Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tugasan ketiga kami iaitu majalah yang bertajuk Pelita Penulisan. Di sini saya memperkenalkan barisan sidang editor bagi majalah ini iaitu saya Nur Sharmila, Nur Atirah, Ramya San Morgan, Lang Winnie dan Tan Kok Ren. Saya sebagai ketua editor untuk majalah Pelita Penulisan. Saya mengucap syukur kehadrat Ilahi atas izinnya majalah Pelita Penulisan ini berjaya dihasilkan dan diterbitkan buat kali pertama. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memegang jawatan sebagai ketua editor. Sebagai ketua editor, banyak yang saya pelajari dengan lebih mendalam mengenai penerbitan majalah. Akhir kata, saya mewakili rakan-rakan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan penerbitan majalah Pelita Penulisan ini. Dalam majalah ini, kita akan dapat mengetahui mengenai berita utama iaitu sejarah penulisan dan berita sampingan iaitu keindahan bahasa penulisan, sastera penulisan, peraturan dalam bahasa penulisan, kepentingan penulisan dan ciri-ciri penulisan. Terdapat juga ruangan kreatif dan ruangan iklan dalam majalah ini. Salam sejahtera dan salam Malaysia Medali. Nama saya Tan Kurat, saya akan membentangkan sejarah penulisan. Asal-usul penulisan adalah peringkat penting dalam sejarah Malaysia untuk menjaminkan perkembangan sistem komunikasi petulis. Pada peringkat awal perkembangan, Malaysia menggunakan simbol, visual dan gambar untuk menyampaikan maklumat. Berikut adalah beberapa sistem tulisan papa yang memainkan peranan penting dalam asal-usul penulisan. Yang pertama, hieroglif Mesir. Sistem tulisan hieroglif Mesir adalah satu sistem tulisan tertua yang diketahui dan dibangunkan di Lebanon sekitar 3,200 tahun sebelum Masihi. Hieroglif terdiri daripada gambar yang mewakili objek atau konsep tertentu. Pada mulanya, simbol ini digunakan untuk menulis scroll papyrus tetapi kemudian berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks yang mengandungi beribu-ribu aksara. Seterusnya, pictograph Cina. Sistem pictograph Cina juga mempunyai akar yang sangat kuno. Hieroglif ialah aksara bertulis yang mewakili objek atau idea sebenar. Pada peringkat awal, simbol ini digambarkan menyerupai objek yang diwakili tetapi lama-kelamaannya mengalami penyederhanaan dan penyeragaman kepada aksara yang lebih mudah diakses. So, sistem tulisan ini berkembang sekitar 1,200 tahun sebelum Masihi. Di samping itu, aksara Sumeria. Sistem penulisan Sumeria berkembang di wilayah Mesopotamia sekitar 3,500 tahun sebelum Masihi, juga memainkan peran penting dalam sejarah penulisan. Sistem ini menggunakan simbol cuneiform yang menggambarkan makna fonetik dan ideografik. Simbol-simbol itu ditulis pada tablet tanah liat dan dengan pisau bulat atau berus. Yang terakhir, sistem alfabetik. Perkembangan sistem tulisan fonetik menjadi tonggak penting dalam sejarah penulisan. Sistem ini menggantikan kaedah penyampaian mesej melalui simbol yang mewakili objek atau perkataan secara keseluruhan. Orang Fenisia dikreditkan sebagai pencipta sistem abjad yang kemudian diterima pakai oleh orang Yunani dan berkembang menjadi abjad Latin yang digunakan hari ini. Asal-usul penulisan menunjukkan evolusi manusia daripada penggunaan simbol visual kepada pembangunan sistem tulisan yang lebih abstrak, yang membolehkan manusia menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan dan umum. Sistem ini membentuk asas penulisan seperti yang kita ketahui hari ini dan menyokong perkembangan sains, budaya dan tamadun manusia. Seterusnya, saya akan membentang perkembangan sistem alfabetik iaitu Fenisia, Yunani dan Latin. Perkembangan abjad melibatkan sumbangan daripada banyak budaya dan bahasa termasuk Fenisia, Yunani dan Latin. Bangsa Fenisia merupakan masyarakat pesisir di wilayah Timur Tengah moden yang berperanan penting dalam mengembangkan sistem alfabetik pertama. Orang Fenisia menggunakan huruf individu untuk mewakili bunyi asas dalam bahasa mereka. Mereka mendapat inspirasi daripada sistem tulisan terdahulu seperti hieroglif Mesir dan abjad Kanaan yang asli. Abjad Fenisia terdiri daripada 22 huruf konsonan tanpa tanda vokal. Selain itu, budaya Yunani adalah pengguna utama dan kemudian membangun abjad Fenisia. Pada abad ke-9 tahun sebelum Masihi, orang Yunani menggunakan abjad Fenisia, tetapi mereka mengubahnya dengan menambah huruf vokal. Perubahan ini memungkinkan penulisan huruf vokal dan meluaskan keupayaan abjad untuk mewakili bunyi dalam bahasa Yunani. Sistem abjad Yunani terdiri daripada konsonan dan vokal yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan budaya, falsafah dan sains Yunani kuno. Di samping itu, abjad Latin ialah varian abjad Yunani yang diterima pakai dan disesuaikan oleh masyarakat Rom kuno. Kemudian, abjad Latin menjadi asas kepada sistem penulisan bahasa Eropah moden termasuk English, Sepanyol, Perancis dan Jerman. Proses penyesuaian abjad Latin berlaku dengan perluasan empayar Rom dan pengaruh budayanya. Akhirnya, saya akan menghuraikan perkembangan naskah dan buku kuno.
Perkembangan manuskrip dan buku purba mencerminkan evolusi cara manusia menyimpan dan menghantar tulisan mereka. Beberapa peringkat penting dalam perkembangan ini termasuk penggunaan kurungan papirus, kortes perkamen, dan revolusi pencetakan yang dimulakan oleh Johannes Gutenberg. Berikut adalah penerangan ringkas bagi setiap peringkat. Yang pertama adalah kurungan papirus. Kurungan papirus adalah salah satu bentuk manuskrip terawal yang digunakan di Mesir kuno dan bahagian lain dunia purba. Papirus ialah bahan tulisan yang dibuat daripada gentian tumbuhan papirus yang dipotong untuk menjadi kempingan nipis dan dikurung menjadi kurungan. Teks diletakkan di sepanjang scroll dan boleh dibaca dengan membuka sedikit apabila diperlukan. Kurungan papirus ini digunakan secara luas dari sekitar abad ke-3 Masihi hingga abad ke-8 Masihi. Seterusnya adalah kortes perkamen. Kortes perkamen juga dikenali sebagai buku perkamen merupakan perkembangan penting dalam bidang penyimpanan petulis. Kortes perkamen menggunakan kulit haiwan nipis yang dijahit ke dalam buku dengan halaman individu. Perkembangan ini berlaku pada zaman Rom dan menjadi popular pada abad ke-2 Masihi. Kortes perkamen mempunyai kelebihan yaitu kemudahan penggunaan, kebolehan kutan, dan penyimpanan yang lebih baik daripada scroll papirus. Seterusnya adalah revolusi pencetakan. Revolusi pencetakan Gutenberg memberi impak yang besar terhadap penyebaran penulisan dan pengetahuan. Oleh itu, pengeluaran buku semakin cepat, lebih murah dan lebih berpatutan. So, ini menyumbang kepada pembangunan pendidikan, penyebaran pengetahuan dan perubahan budaya utama di Eropah dan di seluruh dunia. Revolusi cetakan menyediakan akses yang lebih luas kepada maklumat dan mengubah cara orang berkomunikasi dan menyimpan pengetahuan melalui gaya bertulis yang lebih mudah diakses dan disebarkan. Sekian, terima kasih. Dalam berita sampingan saya telah menulis artikel mengenai keindahan bahasa penulisan. Bahasa penulisan memiliki keindahan yang unik dan menakjubkan seperti ekspresi yang kaya, kebebasan kreatif, kejelasan dan ketepatan, daya tarik estetika dan pengaruh emosional. Secara ringkasnya, keindahan bahasa penulisan terletak pada kemampuan untuk mengkomunikasikan idea-idea dan emosi dengan cara yang mendalam dan memikat. Saat kita menghargai keindahan bahasa penulisan, kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan menikmati karya sastera serta tulisan-tulisan yang indah. Saudara, nama saya Lawini, matrik nombor 2781660. Saya akan tulis sambung sastra penulisan. Perkataan sastera berasal daripada bahasa Sanskrit kastra dan membawa masuk kepada ciptaan agar karya seni yang disampaikan melalui bahasa. Contoh karya sastera yang terdiri daripada prosa yang ditulis dalam ayat dan disusun dalam bentuk karangan seperti novel dan cerpen. Karya sastera lain yang terdiri daripada puisi yang tidak mengikuti dalam bahasa seperti sajak, syair, pantun dan lirik. Kebaikan mempelajari karya tersebut adalah untuk memperbanyakkan perbendaharaan kata dan perkataan, mengenali dan menghargai sastrawan negara, menghargai kisah masa lalu dan pencapaian masyarakat tempatan, serta melahirkan generasi muda yang menghargai seni dan budaya. Seterusnya, saya akan memperkenalkan bapa sastrawan Melayu moden kita, Abdullah Abdul Qadir Muhsin, atau dikenal sebagai Abdullah Muhsin. Beliau merupakan seorang penulis kelahiran Melaka. Hasil karya dan penulisan beliau menggunakan teknik penulisan moden dan berlainan dengan corak penulisan tradisional. Penulisan beliau tidak mengandungi mistos dan tidak terbina atas khayalan melulu. Contoh karya terkenal termasuklah Hikayat Abdullah, Kisah Malayalam Abdullah ke Mekah, Syair Singapura Terbakar dan sebagainya. Penulisan sastrawan beliau telah memberi inspirasi kepada ramai generasi muda pada masa hadapan dan menjadi titik permulaan peringkat awal beraliran daripada kesusastrawan Melayu klasik kepada Melayu moden. Setakat ini sahaja, terima kasih. Saya Nurati Binti Mak Rozan, nombor metrik 280201. Seterusnya, saya akan membentangkan berita sampingan yang ketiga iaitu peraturan bahasa dalam penulisan. Berdasarkan artikel yang ditunjukkan di atas, terdapat 5 peraturan bahasa dalam penulisan yang diterangkan. Peraturan bahasa yang umum perlu diamalkan dalam setiap penulisan untuk hasilkan penulisan yang jelas dan dapat menyampaikan maklumat kepada pembaca. Pertama sekali, peraturan bahasa dari segi ejaan perlu dipatuhi dalam sesuatu penulisan.
Ejaan dalam penulisan memiliki peranan yang penting dalam memastikan pemahaman dan kesesuaian tulisan yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, ejaan kata terbitan yang menggunakan imbuhan asing seperti proaktif. Peraturan kedua adalah dari segi tata bahasa. Tata bahasa penting untuk memastikan penggunaan yang tepat dalam susunan kata atau sesuatu frasa di dalam penulisan. Tata bahasa melingkupi kata ganti nama, kata sifat, kata ganti dan penggunaan kata kerja yang sesuai. Contohnya, pemilihan kata ganti diri ketiga mereka bagi menggambarkan orang ramai. Seterusnya adalah penggunaan tanda baca seperti koma, tanda pisah, tanda titik bertindih dan tanda koma bertindih. Penulisan perlu menggunakan tanda baca yang sesuai pada ayat untuk memastikan maksud ayat tidak berubah. Contohnya, penggunaan tanda koma sebagai pemisah dalam sesuatu ayat dan penggunaan tanda baca pisah sebagai tanda pemisah keterangan dan penyisip ayat. Selain itu, gaya penulisan juga perlu dipatuhi dalam sesuatu penulisan. Gaya penulisan seperti APA penting dalam penulisan untuk merujuk kepada sumber-sumber yang diambil oleh penulis. Gaya penulisan mempunyai format tertentu yang perlu diikuti. Peraturan ini penting untuk memberikan penghormatan kepada karya yang ditulis dan sebagai maklumat untuk dirujuk oleh pembaca. Akhir sekali, berita sampingan tersebut menjelaskan bahawa bentuk ayat merupakan salah satu peraturan bahasa dalam penulisan. Bentuk ayat dalam sesuatu penulisan perlu jelas dan sesuai mengikut jenis sesuatu penulisan. Contoh bentuk ayat adalah ayat majmuk, ayat aktif dan ayat pasif. Penggunaan ayat majmuk sering digunakan di tugasan ilmiah dan ayat aktif sering digunakan di jurnal ilmiah. Kesimpulannya, berita sampingan ini menjelaskan bahawa terdapat 5 peraturan bahasa dalam penulisan yang perlu dipatuhi oleh penulis. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah berita sampingan iaitu kepentingan penulisan. Penulisan merupakan satu bidang yang amat penting dalam menyampaikan maklumat berbentuk teks. Ia boleh bertindak sebagai satu jenis wacana yang dapat dibahagikan kepada beberapa bentuk yang asas. Salah satu kepentingan penulisan ialah pencatatan dan pengetahuan. Penulisan memainkan peranan yang penting dalam mencatat dan melestarikan pengetahuan manusia. Selain itu, kepentingan penulisan ialah memberi komunikasi yang efektif. Tulisan memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Dengan menulis, kita dapat menyampaikan gagasan, informasi atau perasaan dengan lebih tepat dan dapat difahami oleh pembaca. Di samping itu, penulisan mengembangkan kemampuan berfikiran kita. Proses penulisan melibatkan pemikiran yang dalam dan luas. Ketika kita menulis, kita harus menganalisis idea kita dengan jelas dan merumuskan fakta yang bermakna. Aktiviti ini memperkuat kemampuan berfikir yang kritik dan logik. Tambahan pula, penulisan membantu kita untuk ekspresi diri kita. Penulisan memainkan peranan penting untuk mengekspresi diri. Dalam tulisan, kita dapat mengungkapkan pemikiran, perasaan dan pandangan peribadi kita. Tulisan memungkinkan kita untuk menemukan suara dan idea kita sendiri serta menyampaikannya kepada orang lain. Di ruangan kreatif, saya meletakkan satu puisi saja yang indah untuk dibaca oleh pembaca majalah ini. Sajak merupakan penulisan kreatif yang harus diketahui oleh semua masyarakat kerana dalam sajak terdapat banyak keindahan bahasa yang digunakan. Selain itu, di ruangan kreatif, saya juga meletakkan cerita rakyat yang bertajuk Puteri Gunung Ledang. Cerita rakyat ini menjadi cerita yang digemari oleh kanak-kanak pada zaman dahulu dan saya memperkenalkan kembali kepada pembaca-pembaca pada zaman sekarang agar cerita rakyat ini tidak ditelan zaman. Akhir sekali, di ruangan ini saya telah membuat satu terkesilan kata untuk dimainkan oleh pembaca majalah ini. Terkesilan kata ini mengenai penulisan kreatif, ilmiah dan popular. Dalam ruangan iklan, terdapat iklan mengenai seminar penulisan kreatif bersama Cikgu Melur. Iklan ini mengajak para pembaca untuk menyertai seminar penulisan kreatif dan menawarkan yuran serendah RM25 untuk setiap peserta. Oleh itu, para pembaca bolehlah mendaftar dengan segera.
Selain itu, dalam ruangan ini terdapat iklan mengenai jualan buku paling laris iaitu buku senaskah penulisan. Buku ini boleh dibeli oleh semua para pembaca e-majalah.